Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya JJ Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pastinya pada jam ini menarik sekali sebab kita nak bawakan satu perbincangan berkaitan dengan ribut suria. Mungkin ramai yang memperkatakannya atau dah mula tweet pasal perkara ini. Tapi apa sebenarnya yang anda perlu ketahui berkaitan dengan ribut suria? Kerana pada penghujung Disember 2023, kita dimaklumkan dunia bakal dilanda ribut suria atau solar storm yang kuat pada tahun 2024. Malah ada beberapa saintis meramalkan ribut suria berkenaan akan mencapai solar maksimum pada 2024 dengan nyalaan api yang cukup kuat untuk melumpuhkan rangkaian internet di dunia selama beberapa minggu. Dan hal ini sekaligus mengundang kegusaran awam. Malah ada yang mendakwa bahawa fenomena ini akan menyebabkan bumi bergelap selama 17 hari dan suhu dunia akan jatuh. Justru untuk menerangkan perkara ini dengan lebih terperinci, kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Nurul Syazan Abdul Hamid yang merupakan pensyarah Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi dan Fellow Kanan Bersekutu Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang pagi-pagi ni bersama kami di Awani Pagi. Terima kasih jugalah jemput saya. Prof, pastinya nak bercakap tentang ribut suria ni. Saya pergi dekat media sosial saya, ramai yang mengeluarkan pelbagai pendapat ataupun menzahirkan ketakutan mereka berkenaan dengan ribut suria ni. Mungkin terlebih dahulu Prof boleh terangkan berkenaan dengan apa itu ribut suria sebenarnya. Okey, ribut suria So, ribut suria ni sebenarnya merupakan satu terma yang umum yang digunakan untuk menggambarkan fenomena cuaca angkasa yang berlaku di permukaan matahari. Okay, dia sering menggambarkan dua fenomena utama iaitu nyalaan suria atau solar flare dan juga fenomena coronal mass ejection, CME atau kita panggil lentingan jisim corona. Jadi dua fenomena utama ni lah yang dia berlaku di permukaan matahari dan kesan dia boleh diperhatikan di bumi, di kita lah di bumi ini. Okay, dan apa yang saya boleh terangkan juga, fenomena ini mempunyai kesan yang dia tidaklah kita katakan signifikan. Untuk di Malaysia tidak, minimum, tapi dia memberi kesan kepada kawasan latitude tinggi. Okay, di berhampiran dengan kawasan kutub utara maupun kutub selatan. Okay. Dan bagaimana dia sampai kepada kita di bumi ni juga kesannya berbeza antara CME tadi dan nyalaan suria. Okay. So kalau kata nyalaan suria tu dia lebih kepada ledakan cahaya. Extra brightness, terang kan? Matahari ni memang dah terang. Tiba-tiba kepada kawasan satu tertentu ni dia terang lebih. Okay, extra brightness dan dia mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk kita perhatikan kesannya kepada data cerapan angkasa di bumi. Okay, berbanding dengan CME yang saya cakap tadi tu, dia mengambil masa lebih kurang 1 ke 3 hari untuk sampai ke bumi. Dan juga berkaitan dengan ribut solar ni, adakah dakwaan bahawa fenomena ini akan menyebabkan bumi bergelap selama 17 hari dan suhu dunia akan jatuh? Itu betul, Prof? Okey, kalau saya boleh katakan tidak benar lah. Saya boleh katakan tidak. Kita umum ni tidak perlu risau mengenai dakwaan tersebut. Kerana kalau kata yang fenomena bergelap ni berdasarkan sejarah kajian atau rekod cuaca angkasa memang pernah dilaporkan, tapi lama dahulu. Okey, antara fenomena yang paling famous lah di bidang cuaca angkasa adalah di Quebec. Okey, yang berlaku sekitar tahun 1989 lah. Okey, memang di sana bergelap dalam lebih kurang 9 hari. Dapat gangguan di sana pada waktu itu. Tapi perbezaannya cuaca angkasa atau ribut itu adalah disebabkan oleh ribut solar atau ribut solar itu. Tapi pada waktu itu dia lebih ekstrim berbanding dengan kita sekarang. Okay? Keadaan cuaca angkasa itu lebih ekstrim pada waktu itu. Dan selain daripada bergelapnya sesuatu kawasan itu, apa mungkin kesan-kesan lain? Sebab kita difahamkan gangguan terhadap rangkaian internet dan juga ada juga laporan yang menyatakan bahawa laluan kereta api juga boleh menjadi terganggu, juga trafik kapal terbang dan sebagainya. Mungkin Prof boleh perincikan juga. Okey, berkaitan dengan yang gangguan yang melibatkan komunikasi ni lah, dia memang ada kesan sebenarnya terhadap komunikasi, contohnya kepada satelit yang pernah kita
lihat laporan baru-baru ini yang berlaku pada tahun 2022, ada SpaceX, company SpaceX melancarkan lebih kurang 40 tak silap saya satelit di orbit. Dia orbit di sekitar latitude rendah. Di altitude. Perbezaan latitude dengan altitude berbeza. Lebih kurang dalam 200 km altitude. Dia terganggu atau musnah disebabkan ribut suria tersebut. Memang memberi kesan. Namun dia bukanlah menjejaskan terus. Okey, kerana kalau nak katakan Wi-Fi dan sebagainya tu, dia lebih terjejas kepada radio frekuensi yang high radio frekuensi. Okay, sebagai contoh di ketenteraan yang ada menggunakan sistem high radio frekuensi itu untuk tujuan komunikasi di kawasan terpencil. Itu mungkin akan terjejas. Memang ada amaran dikeluarkan oleh Space Weather Prediction Center pada Disember yang lepas yang mungkin pengguna high radio frekuensi mungkin akan mengalami gangguan. Tapi bukan yang Wi-Fi kita ni lah semua ni, bukan. Dan Prof, apa mungkin bukti-bukti yang ada yang menunjukkan wujudnya ribut solar ini? Okey, bukti yang kita kata kalau kita ni umum ni kita nak lihat betul dengan mata kasar kita kan. Jadi yang antara yang boleh nampaknya tapi bukan di Malaysia lah, fenomena yang famous iaitu fenomena aurora. Jadi mungkin biasa dengar lah yang semua fenomena aurora ni yang cahaya warna-warni yang sering kali kita dapat lihat sewaktu berlakunya ribut suria tu di kawasan berhampiran kutub. Okay. Malah sebenarnya baru-baru ini sebab dikatakan pada Disember ni telah mula aktiviti suria ni telah hampir sampai ke puncaknya. Di Jepun, di Hokkaido juga nampak aurora ni. Walaupun dia di kawasan latitude tengah, selalunya kata di latitude tinggi yang nampak. Ni latitude tengah Jepun tu pun nampak. Kuat lah ribut solarnya itu. Tapi dia bukanlah kesan negatif Kan kita nampak tu cantik kan, kita lihat cahaya warna-warni tu. Jadi dia bukan yang negatif. Dia bukanlah seperti yang digembar-gemborkan. Ya, bagaimana sebenarnya Prof melihat kebimbangan itu wujud bila cakapkan mengenai ribut solar itu? Bagaimananya hadir, saya kira apa kalau boleh saya katakan mitos ataupun kata-kata yang ataupun macam mana nak cakap cerita-cerita yang lain daripada apa yang saintis bawakan. Bagaimana perkara ini boleh timbul? Okey, pada yang baru-baru inilah yang jika saya boleh ingat yang berlaku, ada media yang melaporkan maklumat yang salah. Okay, masa itu saya mengajar kursus fizik angkasa lah kepada pelajar saya dan kemudian benda itu bangkit. Jadi antara apa yang dia laporkan adalah boleh nampak aurora di kawasan Malaysia. Okay, di kawasan yang berhampiran Khatulistiwa ni katanya boleh nampak aurora. Jadi saya memang terkejut lah. Okay, jadi saya mohon masa pada waktu itu saya minta pelajar saya, okey kita kena sebarkan maklumat yang betul kepada umum. Okay, kamu semua ada media sosial. Okay, bantu create poster untuk memberi info yang betul kepada umum. Okay, dan bagi saya itu membimbangkan sebab media tu dia memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat. Jadi bila media menyampaikan maklumat yang salah, sudah pasti umum akan gusar dan khawatir. Jadi tapi kami sebagai penyelidik, pakar-pakar bidang cuaca angkasa ni juga mempunyai tanggungjawab untuk membetulkan kesalahan itu. Prof, kita bila bercakap pasal aurora ni memang bukannya dia ikut tahun ke apa. Saya kira setiap masa aurora tu berlaku, terutamanya mereka yang pergi ke Iceland ataupun mereka yang memang mengejar, dia ada grup ni mengejar aurora tapi mengapa pada tahun 2024 ini ia dikaitkan juga dengan ribut solar ni? Apa mungkin sebenarnya kitaran yang kita perlu fahami? Okey, dia sebenarnya aurora ni bukanlah boleh kita katakan lihat sepanjang masa. Okay, kenapa? Kerana ia memang ada kitaran. Macam kita lah, kitaran harian kita ada waktu tengah hari, petang, pagi, malam kan. Jadi kitaran suria ni pun dia ada masa dia. Kebetulan pada tahun ini 2024 adalah fasa maksimum kitaran suria. Okay, kitaran suria ni pun dia ada numbering dia, ada nombor dia. Kita berada di kitaran suria ke-25. Okay. Perkara yang hampir sama telah berlaku 10 tahun yang lepas. Kitaran suria ke-24 iaitu waktu puncak dia adalah pada tahun 2014. Okay, so recall balik apa yang berlaku pada kita 10 tahun yang lepas. Adakah kita mengalami masalah tak boleh menggunakan telefon bimbit dan sebagainya? Tiada kan? Jadi dia berlaku berkala. Aurora ni pun lihat secara berkala. Peaknya yang banyaknya akan dapat lihat pada tahun ini.
Macam dalam kelas pun angkat Macam dalam tangan. kelas. Tapi Prof, saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan solar maksimum itu sendiri? Sebab kalau laporan-laporan sebelum pun menyebut bahawa pada tahun ini mencapai paras solar maksimum. Apa yang dimaksudkan itu sebenarnya? Turun tangan. Turun tangan. Okey, solar maksimum tu sebenarnya dia merujuk kepada matahari berada pada tahap paling aktif. Okey, paling aktif di mana bagaimana kita menentukan dia. Okey, di matahari kita ni ada satu tumpuk hitam. Okey, macam tek lalat ke tumpuk hitam. Makin banyak tumpuk itu, makin aktif kita katakan aktiviti matahari. Makin banyak ribut suria yang akan terhasil. Okay, so sekarang ni kalau kita dapat lihat data cuaca angkasa yang dibekalkan oleh Space Weather Prediction Center misalnya, kita akan nampak di matahari tu ada dot-dot hitam. So itu yang menandakan solar maksimum berlaku. Jika solar minimum, iaitu yang paling dekat dengan kita pada tahun 2019, bersih je matahari tu, tak ada, kita tak nampak tumpuk-tumpuk hitam tersebut. Itu kita panggil solar minimum. Dan kalau dari segi kekerapan fenomena ini, macam mana Prof boleh beri pandangan berkenaan dengan kekerapan dia, dan adakah perkara ini boleh dijangka oleh ahli astronomi ataupun macam mana? Kalau sebenarnya dijangka tu sebab kita memang ada ramalan. Okey, ramalan sebab dia pun kitaran hampir 11 tahun. Jadi memang kita tahu, kita perhatikan tumpuk matahari tadi, aktiviti-aktiviti ribut suria yang berlaku, kita dah nampak ni puncak ni, dah banyak peak ni, dan kebetulan dia telah hampir 4 atau 5 tahun semenjak matahari tu kurang aktif. So kita dah tahu okey, kita memang akan banyak aktiviti yang berlaku pada tahun ni, dan tahun depan 2025-2026 dia akan menurun pula. So dia akan pergi ke fasa solar minimum. Jadi ia berjangkaannya sepanjang tahun 2024 ini. Kita akan banyak aktiviti ribut suria. Okay, kita sebenarnya beruntung dapat penjelasan ini daripada pensyarah Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi, dan juga merupakan Fellow Kanan Bersekutu Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM, Profesor Madya Dr. Nurul Shazana. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Lepas ni kita akan kupas lagi mengenai cerita ribut suria ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sejak daripada tadi sebenarnya berdiskusi berkaitan dengan ribut suria. Apa yang perlu anda ketahui? Kita tahu di social media ketika ini memang sedang rancak memperkatakan mengenai mitos-mitos yang berlaku akibat ribut suria. Tak kurang juga yang mengaitkannya dengan mungkin kejadian kiamat. Apa lagi? Bumi bergelap 17 hari. Banyak sebenarnya. Tapi apapun, kita sejak daripada tadi telah pun mendapatkan penjelasan. Kita ada pakar sebenarnya dalam negara kita. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid yang merupakan pensyarah Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi dan Fellow Kanan Bersekutu Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM. Sebenarnya tokoh-tokoh beginilah, saya kira prominent figure beginilah tempat yang kita paling baik sekali untuk kita rujuk berkaitan dengan apa saja rumus alam yang anda dengar. Okey, baik, kita nak teruskan juga bercakap mengenai ribut suria. Prof ada mengatakan ia berlaku hampir 11 tahun kitarannya sekali. Adakah ribut suria ini boleh kita kaitkan juga dengan kejadian bencana alam yang berlaku? Adakah bila ribut suria ni berlaku, bencana alam tu akan juga menjadi lebih buruk di dunia? Okey, mungkin saya bercakap dari istilah kajian yang telah dilakukan oleh rakan-rakan dalam bidang kajian saya. Sebagai contoh, bencana alam yang sering atau ada dikaitkan dengan suara suria atau radio suria ini tadi, jalan suria ini adalah fenomena sebenarnya gempa bumi. Pernah ada yang mengaitkan. Okey, malah kajian mengenai pengaruh aktiviti suria atau cuaca angkasa terhadap gempa bumi ini masih sedang berjalan. Namun sebenarnya setakat ini tiada lagi bukti kukuh yang menyatakan cuaca angkasa ini berlaku, maka berlakulah bencana dalam gempa bumi itu. Tiada lagi buat masa ini. Okay, dari segi cuaca alam yang lebih dekat dengan kita lah, bencana alam dekat kita seperti hujan, kan sekarang ni musim hujan semua. Juga di peringkat global, setakat ini tiada kajian yang telah menunjukkan bukti yang kukuh pengaruh cuaca angkasa atau aktiviti suria terhadap bencana alam, terhadap perubahan iklim. Okey, yang dilaporkan adalah pengaruh di tahap yang rendah dan sederhana. Jadi memang adalah yang dibuat.
Cuma di Malaysia tak pernah lagi. Okey. Malah sebenarnya saya berterima kasih kepada UKM lah kerana baru-baru ini pada bulan Oktober ini saya telah menerima geran penyelidikan untuk melihat pengaruh cuaca angkasa dan aktiviti suria terhadap perubahan iklim di Malaysia. Yang saya jangkakan pengaruhnya adalah rendah ke sederhana. Dan pastinya Prof, itu akan menimbulkan satu kekeliruan juga bila orang dekat sana, kat luar sana, dia mungkin obses pasal dah baca pasal ribut suria ni, dia mungkin obses. Tapi dalam masa yang sama juga, bagaimana kita nak menjelaskan mengenai kekeliruan yang menyumbang kepada bencana alam ketika ini. Ia mungkin tidak ada kena-mengena dengan ribut solar, dan juga bagaimana kita nak jelaskan salah faham itu kepada orang awam. Okay, untuk menjelaskan salah faham tersebut, bagi saya apa yang sedang berlaku sekarang lah, usaha Astro Awan ini harus dipuji kerana telah menjemput pakar-pakar untuk menerangkan kesan yang sebenar. Basically pada Malaysia ni kita katakan kesan yang minimum lah cuaca angkasa. Antara usaha lain yang boleh kita buat, mungkin sama ada melibatkan agensi kerajaan misalnya, mungkin kita boleh memberi kesedaran mengenai pelaporan, misalnya menggunakan aplikasi yang digital yang mungkin download daripada App Store, Play Store ke sebagainya. Kita boleh cipta satu medium yang memberikan maklumat. Misalnya bila berlakunya cuaca angkasa, kita boleh memberitahu dalam medium tersebut apakah cuaca angkasa yang berlaku itu dan adakah ia ada kesan kepada kita di Malaysia atau tidak. Saya rasa itu lebih apabila masyarakat boleh mendapat maklumat terus di ujung jari mereka, akan mengurangkan kerisauan mereka. Dan juga Prof, saya nak tanya satu soalan teknikal sikit. Maksudnya, sering kita sebut tentang ribut suria. Adakah ia sama dengan ribut geomagnetik ataupun berbeza kedua-duanya, dan adakah tadi kita dah berborak berkenaan dengan bagaimana memberi kesan kepada alam, tapi memang betul dia tak ada kena-mengena langsung. Tapi bagaimana pula dengan sistem dunia itu sendiri dari sudut manusia? Adakah memberi kesan kepada manusia itu dari segi kesihatan ataupun keseimbangan badan manusia itu ke, sebab dia berkait dengan magnetik dan sebagainya, Prof? Okey, dua istilah yang berbeza sebenarnya. Ribut suria dan ribut geomagnet, tapi berkait rapat. Kenapa saya kata ni memang teknikal sikit lah, tapi saya cuba terangkan dengan bahasa kami cuba fahami. Okay. Jadi di permukaan matahari tadi ribut suria. Apabila zarah-zarah bercas daripada matahari bergerak menuju ke bumi misalnya, dengan ambil masa lebih kurang 1 ke 3 hari, apabila dia sampai di bumi kita ni, kita bertuah kerana pencipta kita mencipta bumi ini dengan pelindungan semula jadi. Kita ada perisai semula jadi yang terdiri daripada medan magnet bumi. Dia membentuk kawasan yang kita panggil magnetosfera. Jadi kawasan magnetosfera inilah yang melindungi kita. Apabila zarah daripada matahari itu tiba di magnetosfera bumi, dia pada kondisi atau keadaan yang tertentu, ia akan mengganggu keseimbangan magnetosfera lalu mencetuskan ribut geomagnet. So ribut geomagnet tu kita refer kepada cuaca angkasa di persekitaran bumi. Ribut suria di permukaan matahari. Dua istilah teknikal yang berbeza sebenarnya, tapi berkait rapat. Tapi dia maksudnya dia tak adalah efek kepada manusia ataupun perjalanan kehidupan manusia tu lah. Macam mana? Ini mungkin saya kongsikan juga teknikal. Saya pernah berbincang dengan pelajar saya berdasarkan makalah ilmiah yang diterbitkan di peringkat antarabangsa. Tapi saya tak dapat nak buat kajian tersebut di Malaysia lah. Mungkin satu hari nanti. Ada pernah dilaporkan ambulans ni datar di latitude tinggi, saya tak ingat negara mana, hospital mendapat panggilan telefon, ambulans tinggi ketika berlakunya ribut suria, berbanding, iaitu pada fasa maksimum berbanding dengan fasa minimum. Pernah dilaporkan. Jadi mereka cuba mengaitkan adakah ribut geomagnet ini yang menyebabkan kejadian itu. Kerana statistiknya menunjukkan begitu. Statistik data 11 tahun, panggilan telefon yang hospital terima tinggi pada waktu puncak ribut suria atau ribut geomagnet tersebut. Namun kajian itu tidak mendalam lah, tidak pergi kepada teknikalnya bagaimana mekanismanya, tidak. Dia melaporkan statistik.
Dan itu di kawasan latitude tinggi, bukan di Malaysia. Dan Itu setakat ini itu saja yang Yang ada antara dilaporkan. Dan adakah akan ada jangkaan ribut geomagnet itu akan berlaku pada tahun ini ataupun tidak, Prof? Memang telah berlaku. Telah berlaku. Telah berlaku. Yang penampakan aurora di Jepun tadi, di Hokkaido, kesan daripada ribut geomagnet. Oh, okey. Jadi itu antara perkara yang kita perlu tahu. Sebenarnya tidak perlu kita bimbangkan berkaitan dengan ribut solar ini, lebih kepada kita perlu menghargai, dan saya kira dah tiba masanya untuk di antara kita lebih bawa, saya kira, pemikiran kita, pemahaman kita kepada bahagian teknikal sedikit. Dah tak boleh baca surface dah, sebab bila kita baca teknikal tu lebih faham sedikit. Macam mana pendapat Prof mengenai perkara itu? Sebab kita faham terutamanya rakyat Malaysia ataupun antara kita cara kita ni ataupun habit kita ni, kita suka baca yang surface saja. Bila pergi teknikalnya tak nak baca, tak nak tahu, tak nak ambil tahu. Sedangkan kalau kita lebih memahami, maka kita lebih kuranglah kebimbangan kita ataupun kepercayaan kita kepada mitos-mitos yang tak betul di luar sana. Pendapat Prof, bagaimana mungkin daripada kita ni nak start nak baca benda-benda teknikal ni? Okey, mungkin first kali sebab kita semua di hujung jari kan mencari maklumat. Kalau yang ada teknikal sikit lah, kalau nak dapat maklumat yang teknikal sikit berkaitan dengan ribut suria tadi, boleh pergi kepada laman sesawang SWPC, Space Weather Prediction Center, yang dibangunkan oleh US lah untuk memonitor cuaca angkasa. Tapi kalau itu mungkin kalau umum pergi, dia teknikal pening lah kepala ni, apa ni semua kan. Kalau kami yang penyelidik ni faham lah. Jadi kalau ada satu lagi website yang lebih, saya rasa yang umum. Yang lebih umum. Layman sikit kan. Spaceweatherlife.com. So dia memang dia bila masuk je terus tengok, hari ni ada apa? Ada ribut suria kelas apa? Ada nyalaan suria kelas apa? Ada. Spaceweatherlife.com. Ataupun yang dekat dengan kita ada Malaysia Space Agency, MAISA. So pegawai-pegawai di sana pun bila berlakunya ribut suria pun mereka akan kumpulkan maklumat dan sampaikan kepada umum di laman sesawang mereka menggunakan bahasa yang lebih santai. Jadi kita boleh rujuklah kepada sumber-sumber tersebut yang boleh lebih dipercayai berbanding info daripada TikTok, platform X dan sebagainya. Ya, dan melihat kepada perkara ini, pastinya saya kira orang di luar sana pun tak tahu sebenarnya di Malaysia, UKM sendiri ada bidang penyelidikan berkenaan dengan cuaca angkasa dan sebagainya. Bagaimana penerimaan ataupun kita boleh katakan perjalanan penyelidikan, penerimaan pelajar-pelajar untuk mengkaji cuaca angkasa itu sendiri, Prof? Sebab orang kadang-kadang tak tahu yang ada bidang ni yang orang kaji. Jadinya itu yang dapat maklumat pun daripada internet saja, tapi tak tengok ada jurnal-jurnal sebenarnya daripada pelajar kita. Mungkin Prof boleh beri pandangan sikit. Okey, mungkin saya kongsikan apa yang usaha UKM lah yang telah kami buat dalam memberi kesedaran lah kepada umum. Pertama sekali sebenarnya yang ini mungkin tidak melibatkan usaha UKM tapi usaha kerajaan sendiri, di mana sekarang ni kalau kita lihat silibus di sekolah telah dimasukkan penerangan mengenai cuaca angkasa dalam topik ke-9. Kenapa saya tahu? Sebab saya mengkaji buku teks tersebut. Buku teks sains tingkatan 3. Ada secara general diberitahu apa itu nyalaan suria, apa itu ribut geomagnet, ada di situ. Jadi pelajar-pelajar sekarang ni dia dah advance sebenarnya, dia dah tahu banding dengan saya dululah kan. Dulu kita tak belajar kan di sekolah. Sekarang dah ada. Dan kami di pihak UKM bersama penyelidik daripada Fakulti Sains Teknologi, daripada Institut Perubahan Iklim, Fakulti Bahasa, malah Fakulti Kejuruteraan juga, kami telah pergi kepada sekolah-sekolah. Kami berkongsi satu alatan yang dibangunkan dengan kerjasama daripada Stanford University, SID UKM namanya, yang ia boleh mencerap, memerhatikan data fenomena ribut suria tersebut. Okey, yang paling terkini kami telah pergi sekolah di Manjung, Perak. Kami letak alat di sana, beri peluang kepada pelajar untuk explore bagaimana nak bangunkan, nak set up alat tersebut, cerap datanya. Mereka nampak datanya, okey, ini data bila ribut suria berlaku jadi macam ni. Dan kita dedahkan kepada pelajar, beri peluang kepada pelajar untuk menggunakan peralatan tersebut. Menarik sekali. Dalam masa yang sama mengalami sendiri
Saya rasa nak jadi pengalaman pelajar tersebut. pula. Nak masuk sekolah balik lah. Awak sempat ke topik tu? Saya tak sempat. Tak sempat. Saya tak ada topik tu. Untuk batch yang lebih terkini lah kan. Jadi banyak sebenarnya kita perlu tahu berkaitan dengan perkara ini dan apa yang pastinya kita dalam negara kita ni mempunyai pakar-pakar yang sememangnya mengkaji mengenai fenomena-fenomena ini. Dan mungkin nasihat Prof akhir sekali kepada mereka di luar sana yang lebih suka percaya kepada mungkin cerita-cerita palsu fenomena alam, mitos-mitos di TikTok itu daripada mempercayai pakar yang ada di Malaysia, di negara kita. Mungkin apa nasihat Prof kepada mereka? Okey, nasihat saya lah kepada umum adalah pertama sekali dapatkan sumber yang sahih. Kita ada sumber daripada laman Sesawang Mahisa, misalnya Malaysian Space Agency, yang memberikan maklumat yang lebih santai, okey, tapi tepat. Okey, lebih lagi boleh pergi kepada Space Weather Prediction Center dan juga spaceweatherlife.com. Jadi website ni semua dia bukan restricted. Data dia tak restricted, memang dibekalkan kepada umum. Jadi boleh dapatkan maklumat daripada situ. Apabila dapat je nanti fenomena atau mesej kan, kalau zaman dulu 10 tahun lepas dapat WhatsApp, jangan buka handphone, nanti kena radiasi semua. Pernahlah saya dapat soalan tu, betul ke tak boleh buka. Selalunya saya terus bagi website Space Weather Prediction Center. Okey, tengok dekat website ni tak ada pun yang menyatakan ada ribut suria pada waktu ini. Jadi dapatkan maklumat yang betul dari sumber yang sahih serta kekal tenang. Itu yang paling penting sekali ya. Anda di luar sana, yang penting sebenarnya ribut suria yang berlaku ini tidak sebenarnya memberi kesan yang ketara boleh dirasai oleh manusia. Yang penting sebenarnya kita perlu hargai dan juga anda perlu banyak baca berkaitan dengan ribut solar ini. Baca tentang teknikalnya tu. Ya, kurang-kurangkan main TikTok tu untuk dapatkan informasi anda. Tonton Awani Pagi ni, kita bawakan pakar yang membincangkan berkenaan perkara ini. Terima kasih Profesor Madya Teknologi Dr. Nurul Syazana Abdul Hamid yang merupakan pensyarah Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi dan juga Fellow Kanan Bersekutu Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM. Jadi kelas pun dah nak habis. Terima kasih kerana menonton. Sekian Awani Pagi pada jam ini. Saya Fahmi Zidin dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.